محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa siwa. Allahumma ghnina bi halalin haram wa siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian seterusnya sambungan tadi sebelum asar. Kita sambung lagi satu ayat, surah Hud ayat nombor 47 insyaallah. Untuk lagi barakah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. InsyaAllah sebelum kita mulakan terus, kita share dengan sahabat-sahabat lain insyaAllah. Mohon share. Kita share di grup WhatsApp ataupun grup Facebook insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share. InsyaAllah terus pada muka surat 196 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 47 ya. Akhirnya Nabi Nuh menjawab. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau telah tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi ya. Akhirnya Nabi Nuh mohon kepada Allah Ta'ala keampunan pasal meminta yang sesuatu yang dia tidak ketahuan. Yang maha mengetahui hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mohon sangat dengan anaknya. Ni cerita. Memang tak boleh lepas, memang tak boleh putus darah daging ataupun keturunan. Tapi itulah perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mohon pada Allah Ta'ala keampunan, mohon pelindung daripada Allah
berlindung daripada Allah Ta'ala, dan mohon satu yang dia tidak mengetahui, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mohon mengaku dosanya dan memberi rahmat kepada, minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta bila tidak dapat kesemuanya itu, dia akan jadi orang-orang yang dalam kerugian. Ini maksud ayat tersebut. Bila Nabi Nuh dengar Tuhan bidas dia sedikit, qala, dia berdoa balik, Rabbi inni a'udzubika, wahai Tuhan, aku minta kepada kamu lindungi aku, an as'alaka ma laisa li bihi ilm, janganlah jadikan aku meminta-minta dengan kamu benda yang aku sendiri tidak mengerti. Wahai Tuhan, aku tersilap meminta benda yang aku tidak mengerti. Aku tidak akan buat lagi seperti ini. Ini Nabi Nuh. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon harta yang banyak. Wahai Tuhanku, berilah aku seorang isteri yang cantik. Ini doa kita. Tok Guru bagi contoh. Jangan beri kepada orang lain, soleh ataupun mamat. Ketika pas berkerajaan, kita berdoa, wahai Tuhan, ya Allah, aku mohon jadi senator, aku mohon jadi MP, ahli MPKB, Majlis Perbandaran Kota Baru. Itu kalau pas merintah. Tok Guru bagi contoh. Mampukah demo dengan harta yang banyak? Demo boleh menjadi orang soleh. Mengertikah demo atau mereka bila dapat perempuan cantik? Bolehkah mereka menjadi orang soleh kalau demo pegang jawatan senator, wakil rakyat ataupun ahli MPKB? Bolehkah demo menjadi soleh? Kalau demo tidak mengerti benda-benda ini, tak usah mintalah. Maksudnya dinasihatkan kita ni, yang Tok Guru fokuskan ni, sebenarnya kita ni minta macam-macam. Bila ada jawatan, bila dah berkuasa, macam-macam orang minta. Tak kira lah siapa dia, parti apa ke. Bila memerintah ni, nafsu tu terlalu hebat. Nafsu bab dunia ni kadang-kadang terlalu hebat. Boleh menguasai siapa saja. Tak kira dia Tok Guru, Tok Lebay ke apa, dia tetap bernafsu dengan bab dunia. Tu yang minta jawatan tak berhenti-berhenti. Perangai itu sampai sekarang pun masih berlaku. Sekarang berebut orang nak menjadi jawatan, berebut nak jadi berkuasa. Perangai itu, walhal dalam keadaan kritikal, keadaan yang sibuk dengan rakyat yang susah, penduduk yang susah, yang tak ada kerja, yang tak macam-macam ekonomi tak turun, tapi masih lagi terkejar-kejar dengan bab jawatan. Pasal apa? Pasal dia tahu bila berjawatan, macam-macam pendapatan, kelayakan, kemudahan akan dikecapi. Ini yang Tok Guru bidas kat kita semua. Tok Guru tunjukkan cerita ni. Mampukah bila dapat jawatan tu, mampukah mereka dengan harta yang banyak? Minta isteri cantik, minta harta yang banyak, siap doa lagi. Bila Allah bagi, mampukah kita dengan harta yang banyak? Mampukah mereka boleh menjadi orang yang soleh bila ada harta banyak, bila ada pangkat banyak? Mengertikah mereka bila mendapat perempuan cantik? Bolehkah mereka ni menjadi soleh? Bila dapat permaisuri, bila dapat isteri yang cantik, boleh dia jadi yang soleh? Tok Guru tanya. Kemudian kalau pegang jawatan, contohnya senator, wakil rakyat ataupun ahli MPKB, contoh yang diberikan, bolehkah mereka ni menjadi soleh? Bukan calang-calang, senator dengan gajinya, dengan kemudahannya, dengan perwatakannya, dengan pangkatnya, jadi VIP.
Kalau betul-betul, kalau mereka betul tidak mengerti benda-benda ni, tak payah minta lah. Kalau tak tahu bab soleh dengan benda-benda yang diminta macam tu, Tok Guru kata tak payahlah minta. Tu. Mula-mula hamba sampai ke Mesir, ni Tok Guru cerita. Mula-mula hamba sampai di Mesir dahulu, hamba tidak berapa reti bahasa rakyat Mesir. Ada orang menjaga balaisah. Setiap kali bila menguap dia sebut ya Rabb alfu dinar. Kelamaan saya bertanya kepada orang, apa maksud ya Rabb alfu dinar? Dia jawab, maknanya, wahai Tuhan, aku hendak 1000 pound. Barangkali kerana gajinya tidak seberapa, boleh jadi puluhan rial saja. Apabila dia beroleh 1000 rial, mengertikah dia bahawa dia akan menjadi macam mana? Boleh jadi dia akan meninggalkan walaisah dan menjaga disko pula. Tu. Zaman perangai orang Mesir. Jadi sebelum minta, kita kena mengerti dahulu siapakah kita dan siapakah orang yang kita pinta itu. Serupa budak kecil berumur 3 tahun yang minta pitih 10 sen daripada emaknya. Itu habis tinggilah benda yang dia minta. Kalau beroleh 10 sen tu, bila dia dapat beli coklat sebiji, habis sangat, sukalah dia. Tetapi anak yang berumur 30 tahun, dia tidak minta 10 sen. Dia minta apa? Dia hendak isteri, motosikal dan kereta. Kerana apa? Kerana dia mengerti siapakah dia dan siapakah pula emaknya. Tu. Beza umur yang minta dengan umur yang tidak, umur yang minta satu lagi. Tu. Beza yang minta umur 10 tahun, 3 tahun dengan umur 30 tahun. Jauh bezanya. Begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya bila pemikiran kita matang sampai ke peringkat meminta kepada Tuhan. Kita kenalah pandai meminta. Tak usahlah minta benda yang boleh diminta daripada manusia. Tapi mintalah hidayah. Mintalah hidayah, taubat, istighfar, pengampunan dosa, ketinggian darjat dan penghapusan dosa. Perkara-perkara sebegini tidak ada siapa pun yang boleh beri selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sepatutnya kita mohon kepada Allah Ta'ala. Bila kita nak matang macam ni, bila dah berumur macam ni, bila dengan COVID macam ni, sepatutnya kita minta cara matang dengan Allah Subhanahu. Kena pandai kita mohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tok Guru nasihatkan kita, mohonlah, mintalah hidayah. Mintalah kepada Allah Ta'ala hidayah. Mintalah bab taubat. Mohon taubat kita kepada Allah Ta'ala. Mohon istighfar. Mohon pengampunan dosa. Kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mintakan ketinggian darjat kita di sisi Allah Subhanahu. Bukan di sisi dunia ataupun di mata manusia. Kemudian minta penghapusan dosa-dosa kita. Itu yang sepatutnya kita minta. Perkara-perkara sebeginilah tidak ada siapa pun yang boleh beri selain daripada Allah Subhanahu. Itulah yang Allah boleh bagi. Orang lain tak boleh bagi. Manusia tidak akan bagi. Oleh yang demikian, mintalah kepada yang Nabi minta, kerana tidak ada orang di atas muka dunia ini yang lebih pandai meminta selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta 1000 rial, itu tandanya manusia tidak kenal siapa dirinya. Dan dia tidak kenal Tuhan itu siapa. Mintalah, minta begini sudahlah. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Wahai Tuhan, tunjuklah aku sebagaimana Engkau beri petunjuk kepada orang lain. Kalau orang lain Engkau boleh beri kepadanya petunjuk dan hidayah, aku hendak juga, ya Allah. Ya Tuhan,
Allahumma hdini fi man hadait. Tu kita kena minta. Wa afini fi man afait. Wahai Tuhan, berilah jiwa aku ini sihat sebagaimana orang-orang lain yang Engkau beri kepadanya jiwa yang sihat. Tu sepatutnya kita minta. Ya, wa afini fi man afait. Wahai Tuhan, berilah jiwa aku ni sihat sebagaimana orang-orang lain yang Engkau beri kepadanya jiwa yang sihat. Nabi Muhammad SAW mempunyai pangkat sampai dia dilantik menjadi penghulu nabi-nabi di seluruh dunia. Kerajaan Nabi Muhammad tidak bersepadan. Langit dan bumi semuanya di bawah penalukannya belaka. Tetapi adakah Nabi Muhammad sombong dan buat khianat kepada orang? Tidak. Kita yang dilantik menjadi anggota MPKB yang berapa baru keliling sahaja kawasan, baru pusing keliling sahaja kawasan pentadbirannya, itu pun sudah berasa besar hatinya. Allahu Akbar. Wa tawallani fi man tawallait. Biarlah aku ini walak taat kepada Engkau dan Engkau menjadi wali aku, penjaga aku dan pengurus aku, bersama dengan orang-orang lain yang Engkau sanggup menjadi walinya dan dia juga walak kepada Engkau. Tu doa kunut. Wa tawallani fi man tawallait. Tu mohon kepada Allah Ta'ala biar aku ni walak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Engkau menjadi wakilku, menjadi pengurus, menjadi penjagaku. Wa barik li fi ma a'tait. Wahai Tuhan, kamu berilah keberkatan kepada aku sebanyak mana yang kamu beri kepada mereka itu. Minta keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa barik li fi ma a'tait. Mohon pada Allah keberkatan. Perkataan berkat ini orang Kelantan panggil memecahkan beras. Maknanya benda yang mampu membawa kebaikan sampai ke akhirat. Itu dipanggil keberkatan. Berterusan sampai ke akhirat. Kalau harta setakat dunia walaupun tidak habis dimakan dan dipakai, tetapi di akhirat kelak menjadi kita muflis disebabkan pitih ataupun duit. Kita tidak jadi kita tadi, pasal duit kita tadi, kita tidak berkat. Jadi berkat ini amba bubuh makna cara Kelantan. Maknanya Kelantan maknanya mampu. Tu keberkatan cara Kelantan. Maknanya dia berterusan sampai ke akhirat. Kita tidak jadi muflis besok di akhirat. Pasal apa? Keberkatan pada yang dicarinya itu. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Tuhan, oleh itu aku mintalah kepada kamu supaya kamu ampunkan dosaku dan kamu kasihan kepadaku. Kalau kamu tidak mengampunkan dosaku dan tidak memberikan belas kasihanmu kepadaku, maka rugilah aku dan gagallah hidup aku. Ni minta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Bimbang kita kan gagal dua tempat. Satu di dunia, satu lagi di akhirat. Beginilah matlamat hidup-hidupnya. Matlamat hidup Nabi-Nabi. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala supaya hidupnya di dunia tidak rugi. Bagi manusia, rugi biasanya mencari berarti duit menjadi berkurangan. Tapi bagi golongan Nabi, orang yang benar-benar rugi ialah orang yang tidak diterima taubatnya dan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tidak merasakan dirinya bersalah, maka dengan sendirinya dia tidak akan bertaubat. Bila tidak bertaubat, tentulah dia rugi. Kita kena ikutlah apa yang Nabi ajarkan. Jangan kita langsung tak berdoa,
nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan kita rasa rugi kita, macam kita rugi duit berkurangan tu dia merasa kerugian besar. Tapi golongan Nabi, orang yang benar-benar rugi ialah orang yang tidak diterima taubat Allah Ta'ala. Itu yang kita bimbang. Itu yang Nabi bimbang. Sebab tu matlamat hidup Nabi-Nabi itulah matlamatnya untuk diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tidak merasakan dirinya bersalah, maka dengan sendirinya dia tidak akan bertaubat. Ego sangat. Dia rasa dia betul sangat. Semua yang dia buat memang benar, tak nak ditegur, tak boleh ditegur, dia tidak akan bertaubat. Malah dipanggil dia sedang kerugian. Begitulah keadaan stamina. Begitulah keadaan stamina hidup kita di dunia ini. Hendak menghabiskan hidup di dunia ini, berhendakkan nafas yang panjang dan stamina yang kuat. Kalau tidak, titik terakhir kita akan beralih ke arah jalan syaitan, bukannya ke jalan malaikat. Apabila tidak boleh mengucapkan kalimah syahadah, punah jahanam, habis licinlah kita. Itu kena jaga kita. Ya, jangan sampai ke tahap tersebut. Sampai tak boleh mengucap kalimah syahadah. Perkataan ringkas dia, punah jahanam, habis licin. Ya, tak ada apa, tak ada makna pun sebenarnya. Dunia pun tak ada makna, akhirat pun tak ada makna. Serupa orang yang berlari di tengah padang untuk merebut hadiah. Dia berlari sampai berpeluh, tetapi bila sampai di line akhir, orang lain memintasnya. Walaupun sebelum ini dia bukan main bersungguh-sungguhnya. Sama dengan pelumba lari. Ya, ingatkan dia boleh sampai menang hujung dia. Tapi bila sampai ke line yang akhir, dipotong orang, dipintas orang, tewas dia. Tak jadi apa. Padahal dia berlari bersungguh-sungguh. Akhirnya di hujung tu dia tewas juga akhirnya. Rugi yang hebat sebenarnya. Bukannya masalah lari deras atau lari cepat. Masalahnya ialah siapa yang sampai dahulu di line akhir. Kalau dapat kepada kamu, maka kamu disebut orang yang berjaya. Walaupun kamu tidak berapa deras berlari sebelum ini. Sunat bagi tok-tok lebay mengajar mengucapkan kalimah La ilaha illallah, ya, kepada orang yang hampir-hampir hendak mati. Tapi tidak usah ajar kuat sangat dan ataupun perlahan sangat. Bila orang yang dengan nazak tu, kita sunatkan ajar dia slowly. Jangan kita macam tahlil kenduri orang mati, ya, secara perlahan, biar dia tidak jemu ataupun dia tidak jemu dengan bab yang kita ajarkan tu. Ajarkan perlahan-lahan. La ilaha illallah, contoh. Tu, ya. Boleh mengucap atau tidak boleh mengucap, boleh mengucap ataupun tidak boleh mengucap, bukan kerana kita yang mengajarnya. Kalau kita guna mikrofon sekalipun, jika mulut dia tidak boleh bercakap, maka dia tidak boleh mengucap juga. Ketika itu bukanlah masalah hendak mengajar, tetapi hendak memperingatkan balik perkara yang dia sudah tahu. Kalau orang itu sentiasa beristiqamah di dalam hidup, maka dia akan ingat. Tetapi kalau orang itu tidak ada istiqamah, tarik speaker ke telinga pun dia pun tetap tidak boleh mendengar. Itu yang kita bimbangkan. Saya nak share pagi tadi, saya dapat nota daripada zaman Tuan Guru Ismail Kamus, ya. Maksudnya share bab amalan-amalan yang sepatutnya kita buat, ya, antaranya, ya, sebelum kita jadi apa-apa, ya, dicatatkan sini oleh sahabat, ya, kalau boleh untuk beramal dengan keadaan umur kita sekarang, dengan keadaan semasa. Cuba renungkan sikit amalan-amalan yang dipesan oleh Tuan Guru Ismail Kamus, iaitu yang pertama, kalau boleh
cuba betulkan bacaan Fatihah kita. Cari datuk guru baca depan dia, betulkan bacaan Al-Fatihah. Betul ke tidak kita punya cara bacaan. Itu amalan, suruh mohon disebutkan oleh tuan guru Datuk Ismail Kamus. Kemudian pasal apa Fatihah ni untuk solat kita. Bimbang solat kita tak jadi apa pasal tidak ada kesempurnaan dalam Al-Fatihah. Contoh tu baru Fatihah saja. Kemudian dipesankan kita bismillah, cuba beramal dengan bab bismillah. Antaranya contoh yang diberikan ni, bismillah 21 kali sebelum tidur, supaya kita terhindar bencana waktu malam. Bismillah 21 kali sebelum tidur supaya terhindar bencana waktu malam. Kemudian bismillah juga 201 kali sebelum terbit matahari. 200 kali kata tuan guru, 201 kali sebelum terbitnya matahari. Untuk apa? Untuk kita senang dapat ilham yang terbaik. Biar Allah jaga kita, biar kita dapat ilham. Yang ketiga, bismillah 301 kali selepas matahari terbit, untuk mendapat rezeki yang luas. Bismillah 301 kali untuk mendapat rezeki yang luas. Tu bab bismillah, poin yang kedua. Poin yang ketiga, ibadah. Poin yang ketiga, bab ibadah. Pesankan kita yang pertama dalam ibadah ni, beribadah dan berdoa. Dahulukan ibadat baru kita berdoa. Bila beribadat ni, beribadah dulu baru kita berdoa. Kemudian beribadah tak berdoa, tak beribadah tapi berdoa, tak beribadah tak berdoa. Kena ada bab ibadah ni. Ibadah, bila ibadah sembahyang, doalah. Jangan habis sembahyang terus bangun kita langsung tak nak berdoa. Kita ada dibagi sini ada 4 golongan saja. Satu, beribadah dan berdoa. Kalau boleh dahulukan ibadat baru doa. Yang kedua, golongan beribadah tak berdoa. Ada. Habis sembahyang bangun terus. Tak nak terkejar-kejar benda yang lain. Yang ketiga, kata Tuan Guru, tak beribadah tapi berdoa. Ada. Solat tidak tapi berdoa. Sama macam puasa. Puasa, solat tidak. Ada. Yang keempat, kata Tuan Guru, golongan yang tak beribadah tak berdoa. Lagi teruklah. Tu Ustaz. Ibadah maksudnya cinta dan tunduk, yakni seiring. Cinta tak tunduk tak cukup tauhid. Maksudnya kita beribadah cinta dan tunduk, sayangkan Allah Ta'ala, kasihkan Allah Ta'ala, tunduk terus dengan Allah Ta'ala, bimbangkan ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut betul-betul dia dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada bab cinta, cinta ada tapi tak tunduk, dia tak cukup kenal Allah Ta'ala, tak cukup tauhid dia. Kadang-kadang orang bagi doa, mohon doa baru dia beribadah. Contohnya kalau anak nak exam, bernazar, keputusan baik, dia baru kenduri. Ni biasa. Kalau anak aku dapat 10A, baru aku kenduri. Maknanya bersyarat dengan Allah Ta'ala. Hukumnya makruh, kata Tuan Guru. Ini catatan. Maksudnya beribadahlah walaupun kecil pun, moga itu penyebab Allah Ta'ala redha kepada kita. Beribadahlah walaupun sedikit, kecil sangat ibadah kita, moga itu menyebab Allah Ta'ala redha kepada kita. Jangan buat maksiat walaupun kecil sekalipun, bimbang Allah murka kepada kita. Jangan pandang kecil besarnya bab maksiat. Kecil macam mana pun, takut Allah akan murka kepada kita. Kemudian
syarat ibadah, dipesankan kita ni, catatan ni, syarat ibadah pertama ikut syarat dan rukun. Penting sekali ikhlas. Paling hebat bab ikhlas ni nak jaga. Ikhlas yang paling susah. Contohnya bila kita solat, tu nak jaga bab ikhlas memang payah. Kadang orang kita seronok, kadang-kadang orang tahu kita solat sunat duha, suka kita. Suka kita bila orang solat, orang tahu kita solat sunat duha, bila orang lain tahu. Pasal apa? Solat kerana orang jadi jatuh syirik. Tak solat kerana orang pun jatuh syirik. So, niat kita bukan dengan Allah Ta'ala, niat kita nak menunjukkan pada orang lain. Kemudian keempat, catatan ni, Allah perintahkan bersegera mengejar masuk syurga. Nak betul Allah Ta'ala kita ni masuk ke dalam syurga. Dipanggil pertama puak kanan, iaitu hisab dengan yang mudah, ashabul yamin. Yang kedua puak kiri, yang menolak bab yang payah dihisab besok. Kemudian dipesankan kita jadi berlumba buat kebajikan, fastabiqul khairat. Dan dipesan lagi Tuan Guru, jangan tunggu masa lapang, kitalah yang melapangkan masa. Hanya kita kena adakan masa untuk Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita ada dua zaman. Zaman beribadah. Kita kena lapangkan masa untuk ibadah. Risau kita dengan tak cukup ibadah untuk kita masuk ke dalam syurga. Bimbang kita. Bimbang apa? Cukup ke ibadah kita nak bekal kita masuk ke dalam liang lahat yang amat gelap. Itu zaman beribadah. Zaman mencari rezeki, jangan bimbang. Allah dah tetapkan rezeki kita sejak azali lagi. Rezeki ni kita jangan dibimbangkan. Dan catatan yang seterusnya, amalan orang yang beriman. Apa amalannya? Pesankan. Solat 5 waktu, 1 waktu tinggal akan diazab 80,000 tahun. Jangan kita meninggalkan bab solat. 2 rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangan miss solat sunat sebelum subuh. Pastikan kita buat senantiasa tiap-tiap pagi subuh. 2 sebelum selepas zuhur seperti solat malam Lailatul Qadar. 4 rakaat sebelum asar, 2 selepas asar pun sama juga sembahyang sunat. Ada lagi 2 rakaat selepas maghrib. Allah ampunkan dosanya selama 20 tahun. Solat malam, yakni kubur seperti matahari. Matahari baru terbit terang benderang. Dipesankan kita bangun malam. Contohnya bangun pukul 3 hingga pukul 4:30. Mandi kita, bersihkan diri. Solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Ini pesanan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Yang kedua, solat sunat taubat. Yang ketiga, solat sunat tahajud. Kalau mampu 12 rakaat. Kemudian tutup dengan witir 1 ataupun 3. Tu malam-malam tuan-tuan dipesankan Tuan Guru. Kemudian kita berdoa. Doa. Kemudian minta, kita tahlil kalau dapat malam-malam 300 kali. Selawat 100 kali. La ilaha illa anta 10 kali. La haula wala quwata illa 10 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Kemudian raditu billahi rabba 10 kali. Ini antara yang dicatatkan. Bangun kita amalkan. Kemudian amalan lain kata Tok Guru, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran sekurang-kurangnya 100 ayat. 1 hari.
Kemudian kalau boleh sebelum tidur al-waqi'ah as-sajadah. Kemudian jangan berhenti dengan penghulu segala istighfar. Ayatul kursi 3 kali. Doa Allah bangunkan untuk minta pada Allah Ta'ala bangunkan untuk solat malam. Ini antara yang dipesankan. Kemudian berzikir. Bila berzikir, beramal, malaikat berzikir sejak diciptakan hingga akhirat. Malaikat tak berhenti bab zikir. Sebab tu minta pada Allah Ta'ala. Dan bab doa terus. Jangan harapkan doa orang lain, kata Tok Guru. Ya, bila Allah izinkan kita berdoa, maka Allah dah tetapkan untuk diberi pada kita. Doa Allah makbulkan permintaan pada bila-bila masa bila kita minta. Minta Allah makbulkan doa kita. Ya, doa Allah makbulkan permintaan kita. Masa yang paling bagus sekali ialah 3 pagi, kata Tok Guru. Solat hajat cara mudah, insya-Allah dimakbulkan. Bila-bila masa kita minta. Masa yang paling bagus 3 pagi, ya, solat hajat tu. Pertama, solat hajat rakaat ada 4 rakaat sebenarnya dibuat. Rakaat pertama Al-Fatihah, ya, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali. Itu kalau 2 rakaat. Dan diceritakan di sini sebenarnya Allah memang nak tolong kita masuk syurga. Tu kita saja yang tertanya-tanya ataupun nak milih-milih ataupun 50-50 gitu. Tu perangai kita. Kalau boleh cari jalan. Dan banyak lagi amalan-amalan yang kita akan share nanti, insya-Allah. Tu takat tukut petang ni. Mudah-mudahan kita jumpa insya-Allah lepas maghrib. Mana yang baik kita akan jumpa pada ayat ke-48 insya-Allah. Surah Hud. Mana yang terbaik seluruhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ayat yang 4 sampai seterusnya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanan wa ahsin a'malana wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari bina wa akhdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa adika bastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abluka bi ni'matika alayya wa bu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba ila anta tawassalna bil wa jabbar wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la yati bil hasanati ila Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.
kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.